اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا ونية وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami semua di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ada rezeki kita dapat bersama pada malam ini insya-Allah. Dan moga-moga kehadiran kita pada malam ini mungkin dengan segala kepayahan, mungkin dengan segala keletihan, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Islam lebih payah dan lebih susah sesuatu perkara itu lebih besarlah ganjarannya. Saya sendiri pun bukanlah setiap minggu datang sini tu rasa ringan je. Ada minggu tu rasa berat juga kan, letih dengan sebagainya kan. Dan kadang-kadang persiapannya tu pun mungkin saya sendirilah, boleh je saya baca yang dalam ni je kan, selesai kerja kan. Tapi satu amanah kita rasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kehidupan beliau, kehidupan baginda yang begitu susah kerana kita, kalau nak banding dengan kita ni, letihnya hidup baginda Nabi SAW, apalah kiranya kita membalas dengan kita meletihkan diri memahami kehidupan baginda dan mencontohi kehidupan baginda Nabi SAW. Moga-moga sekelumit itulah alasan kita Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita bersama dengan Nabi di syurga kelak insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita teruskan membaca beberapa lagi kisah-kisah menarik yang berlaku pada tahun-tahun yang digelar sebagai Amul Wufud ataupun tahun delegasi-delegasi yang datang berkunjung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang saya janjikan pada minggu lepas, yang patutnya saya nak baca minggu lepas tapi tak sempat, malam ini kita baca pula kisah seorang sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia kalau mengikut definition ahli fiqh, ahli hadis, apakah makna sahabat? Sahabat ialah orang yang masuk Islam bertemu dengan Nabi SAW, walaupun seketika. Maknanya kalaulah ketika dia masuk Islam sekejap je, duduk dengan Nabi sebulan 2 bulan, juga mendapat kategori sahabat. Siapa yang tak sempat jumpa Nabi tapi sempat jumpa sahabat dipanggil tabi'in. Tetapi kes yang kita akan baca hari ini adalah satu kes yang agak menarik, sebab lelaki ini tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi di mana-mana kita baca, bila ulama tulis kisah dia ni, semuanya menulis dia sebagai as-sahabi. Dan di tempat dia meninggal itu didirikan satu makam dan diletakkan di situ tulisan as-sahabi. Jadi mengapa begitu? Itulah insya-Allah kisah kita nak baca pada malam ini. Sebelum tu izinkan saya cari kejap ni dia punya dia punya link tu Baik. Okey, jumpa dah. Jadi lelaki yang ingin kita baca malam ini adalah seorang lelaki yang kisahnya bermula apabila Nabi SAW menghantar sekelompok tentera dalam perang Mu'tah. Jadi bila sebut Mu'tah, bermakna kita punya setting cerita ni di kawasan mana, tuan-tuan? Minggu lepas kita bincang tentang
Bani Daus kan. Bani Daus ni daripada belah Yaman, belah bawah, belah selatan. Bila sebut Mu'tah, maknanya kawasan Jordan. Perang Mu'tah ni di Jordan. Di Jordan, di Mu'tah ada University of Mu'tah, ramai student Malaysia lah sebelum ni. Sekarang saya tak tahu. Zaman saya dulu ramai lah student-student kita kat sana. University of Mu'tah di Jordan. Jadi dalam perang Mu'tah, kalau mungkin tuan-tuan lupa, Mu'tah ni ialah perang kita terperangkap sebenarnya. Perang yang unintended kan. Nabi SAW sebenarnya nak hantar satu bala tentera membalas, menebus kematian sahabat yang diutus untuk berdakwah kepada pemerintah yang duduk di kawasan Syam. Tapi bila sahabat ni sampai sana, dibunuhnya duta Nabi ni. Maka Nabi SAW di atas kehormatan nyawa sahabat itu menghantar sekelompok tentera yang diketuai oleh Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah, ayahnya. Usamah nanti cerita kemudian. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ialah anak angkat Nabi SAW. Jadi Zaid bin Harithah memimpin, tak silap saya, 3,000 orang yang mana dalam perang inilah disebabkan terlalu dahsyatnya bertembung dengan tentera Rom yang begitu ramai, maka Zaid syahid, diganti Abdullah bin Rawahah syahid, dan akhirnya diganti oleh Sayyidina Khalid Al-Walid. Dan Khalid Al-Walid membuat assessment terhadap situasi, dan dia kata ini kalau lawan juga kita mati katak. Jadi Khalid menukar strategi daripada menang kepada mengurangkan korban nyawa. Jadi Khalid dengan cerdiknya berjaya membawa keluar tentera Islam daripada medan, dalam keadaan tentera Rom pun ingat orang Islam masih kuat. Punya genius dia lah sebagai seorang panglima perang menyusun strategi. Jadi akhirnya orang Islam walaupun sangat kecil bilangan berbanding tentera Rom, berjaya melepaskan diri, dan tentera Rom pula balik menyatakan bahawa kita berdepan dengan satu tentera yang luar biasa. Jadi rupa-rupanya cerita tentang perkara ni sampai kepada gubernur-gubernur Rom yang ada di kawasan itu. Mereka ni tak perang. Yang perang ni tentera dari Rom sendiri, tentera Kristian lah. Tapi gubernur-gubernur ini ialah orang-orang Arab yang dilantik oleh kerajaan Rom untuk jadi governor lah. Kawasan tu kutip cukai kan, enforce undang-undang dan sebagainya. Jadi gubernur-gubernur Arab ni tengok kita orang Arab ni akhirnya ada orang yang boleh menyaingi selama ni kerajaan yang kita kena follow ni, dan mereka pun tak adalah gemar mana duduk di bawah kerajaan Rom. Jadi mereka mula mencari siapakah dia ini, dari mana datangnya tentera ini, dan mereka mula mengenali Nabi SAW. Jadi salah seorang lelaki yang dimaksudkan, iaitu dia ini juga salah seorang gubernur di kawasan itu, ialah seorang lelaki bernama Farwah bin Amru Al-Juzami. Farwah bin Amru Al-Juzami radhiyallahu anhu. Jadi dia ini gubernur di bahagian mana? Gubernur di satu kawasan bernama Ma'an. Saya pun tak pernah sampai. Tapi hari ni yang saya tengok dalam dokumentari, Ma'an ni terletak di selatan Jordan. Kiranya di atas sikit saya rasa daripada Tabuk. Tabuk ni dah hujung Saudi kan. Kita lintas sempadan Saudi Jordan, kita masuk mungkin kat area Aqabah. Kalau tuan-tuan yang pernah sampai mungkin tak tahulah boleh bayang tidak. Dia kalau baru je masuk Jordan daripada bawah, kita akan jumpa dengan kawasan bernama Ma'an. Ma'an. Dan orang Arab yang duduk di Ma'an ini orang yang dah lama duduk situ. Dan mengikut dokumentari yang saya tengok tu, kawasannya dihuni oleh penduduk-penduduk yang well off lah. Maknanya hasilnya banyak, kaya dan sebagainya. Cuma disebabkan mereka ini duduk di kawasan Syam, maka mereka terpaksa bernaung di bawah Rom. Walaupun mereka ni orang Arab. Mereka ni bukan orang Kristian, orang Arab. Jadi melihatkan kehebatan dan keteguhan tentera Islam dalam perang Mu'tah telah menyebabkan dia jatuh hati untuk mengenali lebih dalam tentang Islam. Dan yang menariknya, tidak pernah ada seorang pun utusan Nabi SAW dihantar kepada dia. Dia ada his own way to discover tentang ajaran Nabi SAW.
Dan akhirnya dia masuk Islam sendiri. Jadi kalau hari inilah yang saya tengok dokumentari itu, orang-orang Jordan berkata, inilah dia Al-Urdun Al-Asil. Dia kata the true Jordanian. Dia kata orang Jordan yang sebenar, dia orang ni rational, kan? Seorang yang sangat bertimbang rasa, boleh berfikir dengan baik sehingga tak perlu maknanya dipaksa-paksa mereka sendiri menemui kebenaran dan mengikut kebenaran. Orang Jordan katalah, kan? Tapi yalah, ini kira atuk nenek mereka lah hari ni, kan. Dia masuk Farwah bin Amru al-Juzami masuk Islam tanpa pernah menerima sebarang dakwah khusus kepada dia. Macam mana dia dengar, macam mana dia cari, macam adalah cerita-ceritanya. Dan sebagai tanda beliau masuk Islam, beliau telah menghantar seorang utusan untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi beza dengan delegasi-delegasi lain yang kita baca, Farwah inilah satu-satunya delegasi yang dia sendiri tak dapat pergi, tapi dia hantar wakil. Kenapa dia tak dapat pergi? Saya cuba cari, tak jumpa. Kemungkinan besar ialah kerana bahayanya keadaan dia untuk dia keluar daripada kawasan Ma'an sekiranya dia masuk Islam. Dan kita akan lihat memang betul perkara itu berdasarkan pengakhiran hidup dia nanti. Jadi Farwah bin Amru al-Juzami menghantar seorang wakil dan membawa hadiah-hadiah yang mahal. Jadi ini satu indikator yang saya anggap menandakan kaya lah kawasan ni. Apa hadiah dibawa kepada Nabi SAW? Dia membawa bersamanya, kalau dalam Rahib Makhtum ni simple je, disebut seekor bagal warna putih. Bagal warna putih. Bagal ni lain dengan himar. Himar ni kira level macam kereta saya lah, Viva macam tu lah. Kalau kuda up lagi macam kereta tuan-tuan lah kot, kan. Dah pakai mus, dah pakai apa semua. Bagal ni di tengah-tengah. saya cuba cari juga kenapa dia bagi bagal. Dan rupanya ada Mat Saleh dia buat kajian dia tajuk paper dia kelakar sikit tapi menarik. Dia buat animals in the history of Nabi SAW. Dan spesifik dikaji ialah tentang binatang-binatang tunggangan sahaja. Dia buat kajian, artikel jurnal. So bagal ni kalau dalam bahasa Inggeris disebut mule. Kalau himar, donkey. So dia bukan donkey, dia mule. Betulkan saya kalau saya salah. So dia bukan horse. Horse ni kuda. So mule ni ialah baka yang lahir daripada campuran donkey dengan horse. Donkey dengan horse. So kalau orang yang pelihara kuda mungkin tahu, kuda lebih susah nak jaga berbanding keldai. Dia cepat lagi sakit, dia lagi delicate lah, nak kena jaga sebagainya, vaksin dan sebagainya, kan. Keldai dia lagi lesak, kan. Tapi banyaklah juga masalah-masalah dia. So orang kata bagal ni apa kita panggil campur ni, kan, campur kuda dengan keldai ni best of both world lah. So kalau mode of transportation zaman tu, actually the best is bagal yang tahan lasak, yang durable. Kira saya anggap macam mungkin 4x4 kan. Nak kata laju sangat, tak laju macam kuda. Kalau kuda lebih laju lah. Tapi dia tahan lasak, dia boleh makan makanan yang dimakan oleh keldai, dia tak selektif sangat makanan dia. Jadi ini mungkin barangkali hikmah kenapa Farwah ni bagi seekor bagal, dan bermakna di zaman tu bagal ni umpama satu hadiah yang berharga. Dan bagal pula berwarna putih, saya agak itu satu baka yang mungkin baka baik lah, baka baik. Dan dalam buku-buku lain saya baca, selain daripada bagal ini, Farwah juga memberi beberapa hadiah lain berupa kain yang sangat mahal, kain yang sangat tinggi kualitinya. Dan dia juga memberi, saya tak pasti, mungkin kopiah, mungkin topi, ataupun mungkin topi perang yang bersalut emas, sebagai tanda bahawa inilah, dan juga menulis satu surat, menulis satu surat kepada Nabi SAW, memberitahu kepada Nabi SAW bahawa dia telah pun masuk Islam dan dia ingin bersama dengan kerajaan Nabi SAW. Jadi ini maknanya dia mungkin hantar dulu ke apa, maknanya very diplomatic, kan. Dia seorang yang ada cara dia,
Dan Nabi SAW menerima semua hadiah ini. Tak semua hadiah Nabi terima, orang bagi tak semua Nabi terima, tapi hadiah yang datang daripada Farwah ni Nabi SAW terima. Yang tu orang kata antara bagal-bagal yang Nabi guna sepanjang hidup Nabi, salah satunya yang paling terkenal ialah bagal yang dihantar oleh Farwah bin Amru al-Juzami. Okey, sampai kepada Nabi SAW. Okeylah, Nabi terima utusan dia dan sebagainya. Back at home, apabila pengislaman ataupun keislaman Farwah bin Amru al-Juzami ni diketahui oleh Rom, apa jadi? Dia seorang gubernur, tuan-tuan. Dia bukan ketua kampung, bukan orang biasa. Gubernur. Kira kalau dalam kabinet dia menteri, kan? Jadi menteri bukan khianat, kira apa, berpaling tadah. Menteri berpaling tadah. Maka Rom telah mengarahkan supaya dia ni dipecat daripada jawatan dia. Dan dia, bila saya baca sejarah dia, Farwah ni ialah seorang yang memang sangat dicintai oleh penduduk-penduduknya. Maknanya dia pun mungkin tata kelola yang baik lah sebagai seorang gubernur dan seorang lelaki yang mempunyai pewatakan yang bagus. Jadi bila dia dipecat pertama, kemudian dia ditangkap, dipenjarakan, habasuhu, dipenjarakan. Ketika dalam penjara, dia ditorture, dia didera oleh Rom dan dipaksa memilih antara murtad ataupun mati. Jadi orang baru masuk Islam, tak pernah jumpa Nabi, ada jawatan pula, mikirkan kalau anak bini, orang kampung apa dan sebagainya, diminta pilih antara murtad ataupun mati. Apa pilihan Farwah? Agak-agaknya Farwah bin Amru al-Juzami telah memilih untuk lebih rela mati daripada murtad. Dan dia ada syair, dia ada baca syair yang panjang. Saya tak sempat nak baca sinilah. Saya pun bila baca tu saya kurang faham terjemahan dia, bahasanya agak tinggi. Syair itu dia baca untuk menyatakan, dan bila saya baca syair tu, kita macam tak percaya ni orang baru masuk Islam ni. Kena fikir macam mana boleh jadi orang macam ni. Saya fikir lama agak macam mana dapat orang macam ni. Tak pernah ada orang datang cerita pada dia, tapi dia sendiri faham. Dan ketika syair itu dia baca, Rom pun telah membunuh dia, menjatuhkan hukuman mati ke atas Farwah bin Amru al-Juzami. Dan demi untuk menakutkan orang lain supaya jangan mencontohi, sebab orang tahu sekarang ni gubernur bila dia buat sesuatu akan diikut oleh rakyat dia, maka Rom telah membunuh dia. Dan untuk menakutkan seluruh rakyat di Ma'an ini, Farwah bin Amru telah pun disalib dan digantung beberapa hari sebagai menutup janggut. Jadi kaedah menakutkan orang lain ni memang biasa dibuatnya supaya orang lain takut nak mencontohi perbuatan dia ni. Farwah disalib, dipakukan di atas kayu yang melintang, dan di kawasan tersebut diletakkan mayatnya di satu salib di kawasan yang bernama Afra. Afra ni hari ni ada orang kata di Palestin, tapi kalau orang yang pergi Jordan, kawasan tu ada juga di Jordan. Saya pun tak tahu Afra tu sebenarnya dulu di mana. Mungkin dulu di Palestin, sekarang dah di Jordan. So kalau salah satu tarikan yang orang pergi di kawasan selatan Jordan ni, selatan Jordan tak ada apa sangat, tapi kalau nak pergi, di situlah adanya. Kalau tuan-tuan buka YouTube, ada, boleh tengok Maqam As-Sahabi Farwah bin Amru al-Juzami. Saya rasa kerajaan Jordan buat satu tugu lah, bukan lagu orang kan, dia buat batu macam tu, ada bentuk sikit untuk menandakan di sinilah Farwah dulu disalib dan dijatuhkan hukuman oleh Rom. Jadi para sahabat apabila mendengar kematian Farwah bin Amru al-Juzami ini, menganggap bahawa kematian ini ialah sebagai satu kesyahidan. Dan semua penulis sejarah menganggap bahawa orang yang pertama syahid di luar daripada Jaziratul Arab, sebab tu dah kira masuk Syam dah, dah luar tanah Arab. Orang pertama yang syahid dalam sejarah Islam di dalam kawasan Syam ialah Farwah bin Amru al-Juzami. Sebelum sahabat-sahabat lain sempat syahid di kawasan sana. Jadi ini kisah yang ingin saya ceritakanlah pada minggu lepas, kisah kesyahidan seorang sahabat yang masuk Islam melalui utusannya sahaja. Dan ini semua berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, selepas daripada perang Mu'tah. Jadi itu kisah yang pertama pada malam ini.
Kisah yang kedua tuan-tuan ialah delegasi yang datang dari belah selatan pula. Daripada belah utara kita travel ke belah selatan pula. Belah selatan balik. Kisah kedua yang ingin kita baca ialah kisah delegasi yang bernama Suda. Delegasi Suda, Sad, Dal, Alif, Hamzah. Suda. Di mana Suda ni? Suda ni satu kawasan yang berhampiran dengan Yaman. Juga di maknanya di belah selatan lah. Okey. Apa ceritanya delegasi satu kaum bernama Suda? Ini juga berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Kalau tuan-tuan masih ingat, itu kita baca apabila Nabi SAW buka kota Mekah. Kemudian tiba-tiba Nabi mendapat khabar Nabi nak diserang, dan akhirnya membawa kepada berlakunya peristiwa perang Hunain. Perang Hunain. Dalam perang Hunain Nabi berlawan dengan Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Nabi pergi ke Taif, berlawan dengan orang Taif. Orang Taif takluk pasal dia punya istana tinggi-tinggi. Sampai Nabi kata, okeylah, tak apalah, kita biar je lah dia duduk dalam tu, yang penting dia jangan kacau orang-orang Islam di Mekah. On the way balik, Nabi singgah di Ja'ranah. Sebab apa? Di Ja'ranah Nabi kumpulkan semua harta rampasan Hunain yang sangat banyak. Kalau masih ingat kan, Abu Sufyan 100 ekor unta, Muawiyah 100 ekor unta, semua dapat, semua jutawan overnight. Baru masuk Islam tu. Padahal lu bukan main, dia itulah yang paling jahat kat atas Nabi. Nabi bagi paling banyak. Jadi semua harta rampasan tu dikumpulkan di Ja'ranah. Hari ni Ja'ranah tempat miqat, betul. Kalau di kawasan belah sana, miqat di Ja'ranah sebelum masuk ke tanah haram. Sebab apa miqat? Sebab Nabi daripada Ja'ranah, kemudian Nabi miqat di situ, Nabi ihram, dan Nabi masuk Mekah untuk buat umrah. Dan Nabi umrah, kemudian Nabi balik ke Madinah. Itulah Nabi buat tawaf wida'. Dan sampai ke hari ini kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau nak keluar daripada Mekah mesti buat tawaf wida', mencontohi perbuatan Nabi sebelum Nabi balik ke Madinah, kan. Okey. Jadi ceritanya, sebelum je Nabi SAW nak beredar daripada Ja'ranah, Nabi SAW sempat sempat lagi Nabi tu. Saya fikir Nabi ni kepala tu berjalan tak berhenti-berhenti. Sempat Nabi berfikir, Nabi dapat tahu bahawa di Suda ni ada satu kaum yang masih belum masuk Islam. Kita kena ingat, bila pembukaan kota Mekah, hampir seluruh Bani Arab yang ada di sekeliling Mekah itu masuk Islam. Jadi mana-mana yang Nabi tahu tak masuk Islam, Nabi akan segera, sama ada pergi suruh masuk Islam ataupun Nabi akan serang supaya dia orang masuk Islam juga. Okey. Jadi Nabi dapat tahu bahawa kaum Suda ini tak masuk Islam lagi. Tak jauh lah daripada Ja'ranah, turun sikit, maknanya turun ke arah selatan jugalah. Turun ke arah selatan akan sampai ke kawasan mereka. Maka Nabi telah mempersiapkan 400 orang daripada orang Islam, hantar sekejap. Yang pergi Hunain berapa orang? 30,000. Ramai kan? So bolehlah nak agih-agih, ada yang balik Mekah ke, ada yang sebagainya. 400 orang sahabat Nabi allocatekan untuk pergi ke kawasan ni, Bani Suda ni. Belum pun sampai, 400 orang ni tak sempat sampai lagi situ. Dah nak sampai dah, belum sempat sampai. Ada ketua daripada Bani Suda ni sempat jumpa Nabi dulu. Mungkin dia dah tahu cerita. Ada 400 orang dihantar oleh Nabi nak serang kaum ataupun serang tempat kampung dia ni, Suda ni. Maka seorang lelaki bernama Ziyad bin Al-Harith As-Sudai. Nama Ziyad, Ziyad bin Al-Harith As-Sudai, maknanya dia daripada Suda ni. Dia pergi dulu jumpa dengan Nabi SAW di Ja'ranah, ataupun on the way sikit. Sebab nanti saya akan ceritakan ada beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Ziyad ni, hadis yang menceritakan benda yang berlaku semasa dia musafir dengan Nabi. Jadi saya assume perkara tu berlaku ketika dia nak bersama-sama dengan Nabi daripada Ja'ranah balik ke kota Mekah. Saya assume sebab saya tak jumpa detailnya. Sebab hadis tu memang cerita tentang musafir. Menarik hadis tu. Kejap lagi kita akan tengok cerita dia. Kita habiskan dulu cerita Ziyad ni. Jadi Ziyad bin Al-Harith As-Sudai datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ji'tuka wafidan alaman warai. Ya Rasulullah, aku menjadi wakil dan menjadi tebusan di depanmu, wahai Muhammad, kepada semua yang ada di kampung aku tu. Fardudil jaish wa ana laka biqaumi. Di atas jaminan aku, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, tolonglah tarik balik. Mintalah tenteramu untuk berundur. Di atas permintaanku ini dan di atas jaminanku bahawa maknanya dia nak masuk Islam."
Jadi Nabi SAW pun dengarlah permintaan daripada Ziyad ini, dan Nabi kata okey. Nabi SAW tanya dulu. Ni yang saya nak cari tadi, saya tengah hilang dia punya link tu. Sebab dalam buku ni tak ada. Dan saya cuba cari dalam Ibnul Qayyim tak sebut, dalam Al-Waqidi tak sebut. Rupa-rupanya ada dalam Ibnu Majah, ada beberapa hadis yang kalau kita cantumkan dengan cerita ni, kita boleh faham cerita lengkap dia. Bagi saya masa sikit, saya cari sekejap balik link dia. Baik, sekarang ni Ziyad minta kepada Nabi SAW untuk selamatkan kaum dia, dengan dia sebagai tebusan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW tanya dulu kepada dia, wahai Ziyad, kalau aku minta tentera aku balik ni, dan aku lepaskan kau balik, kau masuk Islam, kau balik, Nabi nak ada jaminan bahawa Ziyad akan balik dan mengislamkan kaum dia. Jadi Nabi SAW tanya, adakah engkau ni someone yang boleh dipatuhi? Kan? Ada pengaruh ke tidak dalam kaum? Yang tanya pada Ziyad. Jadi Ziyad kata, bal hadahumullah ya Rasulullah. Dia humble lah. Dia jawab, aku ni okey lah kan, tetapi yang akan beri hidayah kepada mereka ni bukanlah aku. Maknanya kalau nak kata aku ni yang masukkan mereka ke dalam Islam tu, bukan, Allah lah yang memberi mereka hidayah. Tapi bolehlah insya-Allah untuk aku cakap ni mereka dengar. Maka Rasulullah SAW pun menulis satu statement bahawa melantik Ziyad untuk menjadi wakil Nabi SAW untuk mengetuai orang Islam yang masuk Islam di sana. Kemudian Ziyad minta satu permintaan, alang-alang ya Rasulullah, kami ni tak ramai, yang masuk Islam pun nanti aku rasa taklah semua, mungkin ada yang tak masuk Islam dan sebagainya. Jadi aku risau kalaulah yang masuk Islam, kalaulah yang masuk Islam ni diperangi, kami tidak ada harta untuk mempertahankan diri. Jadi boleh tak engkau ya Rasulullah tulis sesuatu supaya mereka ni boleh memberikan sedekah atau beri cukai atau beri infak kepada aku, untuk aku kutip harta untuk diurus, untuk mempertahankan orang-orang yang masuk Islam ni. Maka Rasulullah kata, okey, boleh, tak ada masalah. Rasulullah pun tulis arahan. Dengan ini mengesahkan bahawa Ziyad layak menerima harta bagi pihak Nabi SAW. Jadi Ziyad ada autoriti sekarang ni. Yang pertama jadi ketua, yang kedua untuk kutip dia orang. Lalu dengan tulisan Nabi inilah Ziyad balik berjumpa dengan kaum dia. Dia balik berjumpa dengan kaum dia. Kemudian Nabi SAW pun beri arahan untuk tentera-tentera Islam balik, tak serang. Sebab Ziyad dah bagi jaminan dia akan Islamkan seluruh tentera dia. Maka Ziyad pun sampaikanlah, sampaikan. Akhirnya masuklah Islam, tapi belum semua. Masuklah Islam sebahagian daripada kaum Sudak. Sebahagian daripada kaum Sudak masuk Islam. Dia bawa kaum Sudak yang masuk Islam ni berjumpa dengan Nabi SAW. Inilah dia kisah bertemunya delegasi wafd ataupun kaum Sudak ini berjumpa dengan Nabi SAW, dan disebut dalam kitab Rahiq Al-Makhtum ini sebanyak 15 orang. Dan 15 orang ini dibawa untuk berbai'ah direct dengan Nabi SAW. Bermakna Nabi nak lantik pula mereka ni jadi pendakwah lagi kan, untuk yang akan balik nanti. Cuma berlaku beberapa peristiwa ketika delegasi ini berjumpa dengan Nabi SAW. Yang ni setengah kitab hadis kata hadis dhaif. Sebab tu dalam Rahiq Makhtum tak ada. Suatu tuan-tuan, saya memang syorkan buku Rahiq Makhtum ni, dia tak bawa hadis-hadis yang dhaif. Tapi bila saya cek, setengah kitab sebut hadis tersebut hasan. Jadi saya bukanlah pakar hadis, saya pun tak tahu nak mana satu. Cuma sebagai cerita, saya rasa kita dengarlah cerita dia. Nak kata hukum yang keluar tu Wallahualam, tapi sebagai cerita kita bacalah cerita dia. Jadi Ziyad ni cerita, Ziyad sendiri yang menyampaikan hadis. Dia kata, aku berada dalam satu musafir dengan Nabi. Itu yang saya rasa musafir Nabi nak balik ke Mekah tu. Aku berada dalam satu musafir dengan Nabi. Dan ketika musafir itu, Nabi SAW berehat di satu tempat. Berehat di satu tempat. Di satu kawasan yang baru masuk Islam, ataupun di satu kawasan yang dah masuk Islam dan Nabi dah lantik orang jaga kawasan tu. Nak jadikan cerita, bila Nabi berehat di situ, penduduk situ datang jumpa dengan Nabi, ambil peluang. Nabi nak R&R je kat situ. Tapi penduduk situ ambil peluang, mengadu. Apa aduannya?
Mereka mengadu kepada Nabi SAW bahawa Amil ni tukang kutip zakat dan sebagainya ni, yang dilantik oleh Nabi ke atas mereka ni, telah mengambil sesuatu yang tak sepatutnya, yang mana itu sebenarnya ialah benda lama tak settle zaman jahiliah dulu. Maknanya sepatutnya bila masuk Islam, benda lama zaman jahiliah kira cancel, kira blank sheet lah, start fresh balik. Jadi kutip zakat ikut zakat yang sepatutnya je lah, tak boleh nak claim balik hak yang lama-lama tu. Tapi Amil yang dilantik ni, dia mungkin ada grudge lah, dia simpan dendam. Bila dia diberi autoriti oleh Nabi SAW, dia ambil peluang untuk minta balik benda-benda yang lama. Jadi orang situ mengadulah, datang kepada Nabi SAW dan mengadu. Maka Nabi SAW pun menjawab, betul ke dia buat macam tu? Awa fa'al, betul ke? Lalu mereka menjawab, na'am, betul. Maka Nabi SAW pusing kepada para sahabat dan memberi komen kepada situasi ini. Nabi kata, la khaira fil imarati li rajulin mu'min. Nampak? Tengok, hatta seorang lelaki beriman pun belum tentu dia mendapat kebaikan apabila dia menjadi pemimpin. Nabi sebut. Sebab yang Nabi lantik jadi amil ni mestilah orang bagus dah ni. Tapi orang paling bagus pun bila dia dapat kepimpinan, dia teruji dengan kepimpinan tersebut. Berlaku juga salah guna kuasa. Patut kuasa kutip zakat saja, dia kutip benda lain sekali. Nabi komen kepada sahabat. Kemudian on the same spot datang pula seorang lelaki lain, dan lelaki ini datang kepada Nabi SAW minta duit pada Nabi. Macam biasa, YB biasa dah ni pengalaman benda-benda ni. Datang kan, minta sikit peruntukan, minta sikit ni apa kan, yang sebenarnya lelaki ni malah kerja. Datang try minta, kod mana dapat tu, Alhamdulillah. Kalau macam masa PRN itu pergi kutip duit minyak kan, dia pergi semua pondok pandang minta RM50 kan. Jadi samalah lelaki ni datang dan minta duit pada Nabi SAW. Apa jawapan Nabi kepada dia? Nabi kata, man sa'alan nas an zahri ghinan fasuda'un fil ra's wa da'un fil batan. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia dalam keadaan dia sebenarnya tidak perlu pun meminta, maka orang macam ni ialah suda'un fil ra's, satu sakit pada kepala. Orang yang buat sakit kepala. Wa da'un fil batan, dan sakit pada perut juga, menyusahkan orang lain lah. Nabi kata orang macam ni buat orang lain pening kepala dan sakit kepala. Maknanya Nabi mencelalah perbuatan orang yang minta-minta tanpa sebarang usaha. Laki ni bila dengar punya dia tak segan tu, dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, kalau kau tak nak bagi, maka jadikanlah aku ni asnaf dan bagilah aku bahagian daripada zakat. Lalu Nabi SAW pun menjawab, inna Allah azza wa jalla lam yarda bi hukmi nabiyyin wala ghairihi fi sadaqat hatta hakama fiha fajazza'aha thamaniyata ajza'. Fa in kunta min tilkal ajza' a'taituka aw a'tainaka haqqak. Sesungguhnya Allah tidak redha dengan apa-apa yang Nabi SAW berikan, kecuali kamu itu datang daripada 8 golongan itu, 8 asnaf lah. Sekiranya engkau betul-betul salah satu daripada 8 asnaf, maka nescaya aku akan bagi. Maknanya Nabi sebenarnya tahu dia bukan daripada 8 asnaf tu pun, lelaki ni. Kenapa hadis ini diceritakan oleh Ziyad yang tadi tu? Ziyad ketika itu bila mendengar dua-dua perkara ni, dia terasa macam tepek kena kat dahi dia. Pasal apa? Dua kemuliaan ataupun dua hak yang diberi oleh Nabi kepada Ziyad ialah, yang pertama hak untuk menjadi pemimpin kepada Bani Suda, dan yang kedua hak untuk kutip harta daripada Bani Suda. So Ziyad kata, aku terasa sangat bila Nabi kata macam tu, seolah-olah Nabi macam nak kata kat aku, dan seolah-olah Allah menyusun peristiwa itu untuk menegur aku dengan keistimewaan yang aku perolehi ke atas Bani Suda ini. Lalu apa dia buat? Maka Ziyad ni datang kepada Nabi SAW dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin pulangkan semula apa yang telah kau berikan kepadaku. Dua-dua job scope ni, dua-dua designation ni, sebagai ketua dan sebagai pengutip harta ni, aku ingin pulangkan semula.
Dan Nabi tanya, kenapa? Apa cerita? Tak ada apa-apa ni, tiba-tiba tak ada isu pun. Lalu Ziyad kata, aku mendengar engkau sebut tadi tu kan, la khaira, tidak ada kebaikan pada jawatan hatta bagi seorang lelaki mukmin pun. Dan Nabi kata juga, tidak ada lelaki yang boleh cari duit tapi meminta-minta, itu orang yang penyakit, satu penyakit yang masalah. Jadi Nabi kata, aku menyebut perkara itu tanpa memaksudkan kau. Apa yang aku sebut itu, itulah dia. Aku tidak merujuk kepada siapa-siapa secara spesifik, Nabi kata. Tetapi sekiranya engkau ingin juga resign daripada apa yang aku sebut, maka terpulanglah pada engkau. Aku serahkan kepada engkau, wahai Ziyad. Lalu Ziyad kata, ya, aku tak sanggup. Maknanya taqwa Ziyad, takutnya Ziyad dengan jawatan dan harta menyebabkan dia kata, kalau pun bukan sebab aku salah, aku lepaskan juga kedua-dua perkara ini. Dan Nabi SAW pun kemudian melantik seorang lelaki lain daripada Bani Sudak yang datang 15 orang tu, ganti Ziyad. Dan kemudian malam pun berlabuh. Ini cerita dia tu, panjang cerita dia tu. Malam pun berlabuh. Jadi bila sampai malam nak dekat-dekat subuh, Nabi duk cari-cari sahabat nak suruh azan. Sahabat semua tak ada. Tak ada seorang pun datang nak semayang. Ada sebabnya lah. Jadi yang ada kat situ hanyalah Ziyad. Maka dipanggil, Nabi SAW pun panggil Ziyad, wahai Ziyad, azan. Azan. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Kisah yang saya baca ni tadi, nanti saya akan sambung, cuma nak sebut dia sebenarnya diriwayatkan dalam banyak kisah-kisah, dalam banyak kitab-kitab. Ni sebagai rujukan dan sebagai rekod ni. Diriwayatkan dalam kitab Abu Nuaim Ma'rifatus Sahabah, dan Al-Baihaqi Dalail An-Nubuwah, dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Jadi sebab takut orang kat YouTube kan ada orang komen ni hadis dhaif ni ustaz. Saya berpandu dengan kitab-kitab ini, sebenarnya sumber-sumber ini menyatakan kisah yang saya ceritakan ini. Baik. Jadi kita sambung cerita tadi, dan nanti saya nak berbetulkan sikit, ada sedikit silap saya terjemahkan hadis tadi. Nanti saya akan betulkan balik. So cuma cerita tadi, Nabi SAW berjalan waktu malam sampailah nak dekat subuh, dan sahabat semua tertinggal di belakang. Yang ada bersama dengan Nabi ketika itu hanyalah Ziyad. Jadi Nabi cari, Bilal tak ada. Selalu Bilal ni lah muazzin Nabi. Bilal tak ada, yang ada Ziyad. Maka Nabi kata, azin ya Ziyad. Azan. Pasal dah masuk waktu subuh. Maka Ziyad pun azan. Azan, selesai, ambil wuduk, solat apa dan sebagainya, solat sunat dan sebagainya. Ziyad tanya, ya Rasulullah, nak aku qamat ke? Rasulullah tengok dekat ujung. Tengok langit. Belum lagi, dia kata, sabar dulu. Maknanya Rasulullah ambil masa yang lama sampai nak dekat-dekat syuruk. Mungkin sebab Rasulullah SAW menunggu sahabat untuk datang. Dan memang ketika itulah sahabat-sahabat baru muncul, baru sampai. Rupa-rupanya pasal apa sahabat lambat? Sahabat duk cari air nak berwuduk, air tak ada. Daripada tadi duk cari air, tu yang sampai ke sudah tak, dah azan pun tak datang-datang kan. Jadi bila sahabat sampai, tanya pada yang Ziyad ni, kau dah azan, dah standby nak solat ni, kau ada air ke? Ya akhi Sudak, wahai brother daripada Sudak, do you have water? Macam mana kau boleh ambil uduk? Dia kata, aku tak ada air, sikit je aku ada ni. Yang tadi aku guna ambil uduk ni, sikit ni lah dalam bekas ni. Baru Nabi SAW tahu bahawa sahabat tak ada air nak ambil uduk. Maka apa Nabi suruh? Nabi kata, mai sini bekas air tu. Nabi celupkan tangan Nabi dalam bekas tersebut, dalam kantong tersebut. Kalau orang Arab dulu kan dia leather bag kan, simpan air dalam tu. Jadi Nabi celupkan tangan Nabi SAW dalam tu, dan Nabi kata, sekarang suruh semua orang ambil air, semua ambil uduk. Jadi keseluruhan sahabat boleh ambil uduk dengan cukup hanya daripada air yang telah Nabi SAW celupkan tangan dalam bekas tersebut. Dan Ziyad mengatakan bahawa aku melihat keluar air daripada celah-celah jari Nabi SAW. Jadi ini memang mukjizat Nabi SAW. Dan ini bukan kali pertama, kita pernah dengar juga dalam perang-perang yang lain Nabi SAW mengeluarkan air daripada jari-jari, celah-celah jari Nabi. Saya pun tak boleh nak bayang macam mana keluar tu mengalir macam mana kan, Wallahualam. Tapi sebab itulah direkodkan cerita ini. Dan kemudian
Setengah hadis sebut Bilal dah sampai dah masa tu. Jadi Bilal pun nak qamat lah, memang kerja dia. Tapi kemudian Nabi SAW sebut, tak apa Bilal, siapa yang azan dialah yang qamat. Jadi walaupun tapi hadis ini disebut oleh Al-Albani sebagai hadis dhaif. Jadi maknanya adakah orang yang azan tukah yang kena qamat? Bergantunglah sebenarnya. Tapi Nabi SAW sebutlah hadis ini. Nabi kata kepada Ziyad, sebab engkau tadi azan, engkau lah yang qamat. Maka Nabi pun suruh Ziyad ni qamat. Dan Ziyad apabila melihat mukjizat Nabi ni, Ziyad terfikir sesuatu. Jadi habis solat, Ziyad pun datang jumpa dengan Nabi dan berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sungguhnya kami ni di Sudak sana tu, kami ni ada satu perigi air yang mana kalau musim sejuk air banyak, cukup kami semua guna. Tetapi apabila masuk musim panas, airnya terlalu sikit, kering airnya, sehingga menyebabkan kadang-kadang kami ni bergaduh dan berpecah air punya pasal. Jangan buat main-main dengan air ni tuan-tuan, boleh bergaduh, boleh berperang. Water security, kan? Jadi Ziyad minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah supaya telaga kami ni sentiasa cukup air. Boleh tak ya Rasulullah, supaya kami tak ada gaduh-gaduh dah lepas ni. Jadi apa Rasulullah suruh buat? Rasulullah kata, boleh, tak ada masalah. Pergi kutip 7 biji batu kerikil. Ziyad pun pergi carilah 7 biji batu kerikil, lalu beri kepada Nabi SAW. Nabi genggam dan Nabi gaul-gaul macam tu, ramah-ramah batu kerikil tu. Kemudian Nabi bagi balik kepada Ziyad. Nabi kata, engkau campak dalam perigi itu satu demi satu batu yang telah aku pegang ni, campak balik dalam perigi itu, dan sebutlah nama Allah sambil campak batu tersebut. Jadi Ziyad ni sambung cerita, dia kata, bila aku balik, kemudiannya bila aku balik, aku campakkan mengikut sebagaimana yang Rasulullah minta. Maka apa yang berlaku, famastata'na ba'da an nanzur ila qa'riha, yakni al-bir, sampai ke sekarang kami tak pernah nampak the bottom of the well. Air dah tak pernah kering. Dan dalam setengah cerita lain, telaga tu masih ada air sampailah hari ni. Saya pun tak tahu kot telaga mana satu, kena carilah. Tapi ini juga mukjizat Nabi SAW. Nabi boleh mencukupkan air-air. Maknanya dia tengok ini peluang ni, cuba minta kat Nabi, kot mukjizat Nabi boleh selamatkan kaum dia. Jadi itu cerita yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Harith As-Sudai. Okey, saya nak betulkan sikit, tadi saya salah terjemah hadis. Kan tadi saya sebut ada lelaki datang minta datang minta duit dengan Nabi, kan? Saya betulkan sikit terjemahan dia. Nabi kata, orang yang meminta-minta dalam keadaan dia boleh cari duit sendiri, fasuda'un fir ra's, maka dia akan ditimpa sakit di kepala. Itu maksud dia. Saya minta maaf, saya baru baca balik. Fasuda'un fir ra's wada'un fil batan, dan akan ditimpa penyakit di perut. Itu yang Ziyad ni rasa serba salah betul tu. Siapa nak kena penyakit, kan? Sebab Ziyad kata, aku sendiri pun sebenarnya boleh cari duit, tapi aku try lah. Nabi kata boleh kutip duit, why not, kan? Lalang. Jadi Ziyad rasa sangat bersalah. Dia kata, kalau macam tu baiklah aku bekerja cari duit sendiri daripada minta-minta duit orang. Sebab Nabi kata, siapa minta duit orang dalam keadaan boleh usaha sendiri, dalam keadaan sebenarnya dia tak perlu pun meminta, maka fasuda'un fir ra's, akan sakit kepala dan sakit di perut. Hadis ini kalau ikut sebahagian ahli hadis, hadis hasan. Jadi kalau betul, maka satu perkara yang memang celaan besar lah, kan? Jadi dua perkara yang dicela besar dalam cerita Ziyad ni. Yang pertama apa dia? Kepimpinan, jawatan. Dan yang kedua, meminta-minta harta. Minta harta ni tuan-tuan jangan bayang macam orang minta sedekah aja minta harta. Minta tender pun kita minta harta juga, kan? Patut boleh, kan? Boleh pitching, boleh lalu proper proses sebagainya. Kita main kona kot sana sini pun saya rasa masuk juga dalam kategori tu. Tapi terpulang lah. Kalau tuan-tuan nak tafsirkan melobi tu sebagai usaha, okey lah, tak ada masalah. Kan? Padahal lah guna kabel, kan? Kabel ni banyak tafsiran dia tu. Tapi Allahu'alam lah, ini kena tengok situasi. Kena tengok situasi. Tapi dalam Islam pun Nabi kata, sebaik-baik harta ialah harta yang datang daripada tulang 4 kerat yang susah payah. Itulah sebaik-baik harta.
Dan datang daripada situlah kaedah yang ulama keluarkan, al-ajru ala qadril masyaqqah. Lagi susah satu kerja, lagi banyak pahala. So orang yang suka cari the easy way, mungkin kena tukar mindset sikit. Bukan cari susah, tapi sanggup hadap susah. Kita tak nak susah kalau boleh, tapi kalau dah Allah bagi susah, kita hadaplah susah tu. Itulah. Jadi saya rasa ini satu hadis yang baik dan satu cerita yang baik daripada Ziyad bin Al-Harith As-Sudai, dan kita kena berhati-hatilah daripada dua perkara ni kan. Dan Nabi sebut hatta seorang orang beriman pun kalau diberi jawatan belum tentu tidak menyalahgunakan jawatannya kan. Sahabat dah tu. Apatah kita ni yang tak tahu martabat ke berapa jauh di bawah sahabat. Maka janganlah mencari jawatan, tetapi jika diberi jawatan tunaikanlah dengan penuh amanah, kerana Nabi SAW sebut salah satu golongan yang mendapat naungan arasy Allah di hari tiada penaungan selain daripada naungan Allah di padang mahsyar. Siapakah salah satu golongan tu? Al-Imam Al-Adil, seorang pemimpin yang adil. Dia dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah diberi jawatan, jadilah orang yang adil, maka janganlah salah guna kuasa kita. Jadi begitulah tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi delegasi-delegasi yang lain pada minggu hadapan. Setakat itu dulu pada malam ini, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.